Selamat sejahtera kepada Encik Safwan dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan peranan Suruhanjaya REIT dalam penggubalan perlembagaan. Suruhanjaya REIT merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang berperanan merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu mendapat kemerdekaan daripada Britain pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya ini telah dinamakan sempena nama pengurusinya, iaitu seorang Hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Reed. Suruhanjaya REIT ditubuhkan pada Mac 1956. Tugas Suruhanjaya ini bertujuan untuk merangka sebuah perlembagaan bagi PTM yang akan merdeka. Anggota-anggota yang terdapat dalam Suruhanjaya ini adalah Lord Reed, iaitu seorang Hakim British yang bertindak sebagai pengurus, Sir Ivor Jennings dari England, Sir William McKay, Bebas Gubernur Jeneral Australia, Tuan B. Malik, seorang Hakim Mahkamah Tinggi India, dan Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Antara isu yang dibincangkan adalah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat, pemberian kuasa otonomi kepada negeri dalam bidang tertentu, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang Melayu tapi tak menafikan hak kaum lain, perwujudan satu bangsa PTM, dan pelantikan seorang ketua negara berperlembagaan. Dua objektif Suruhanjaya REIT dalam menyediakan perlembagaan ialah mestilah ada peluang sepenuhnya bagi pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik, dan mestilah ada kemudahan lengkap untuk membangunkan sumber negara dan mengekalkan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Setelah Suruhanjaya REIT telah ditubuhkan, mereka telah menerima 131 memorandum dari pelbagai pihak individu dan organisasi. Ini termasuklah daripada Raja-Raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik. Semua surat memorandum daripada rakyat jelata yang berminat akan dipertimbangkan dan terdapat juga yang ditolak, termasuk daripada Parti Perikatan sendiri. Sebagai kerajaan, cadangan Parti Perikatan telah diberikan perhatian utama. Cadangan-cadangan Suruhanjaya REIT ini telah diterbitkan pada bulan Februari 1957. Antara cadangan-cadangan yang diperkenalkan adalah berikut. Yang pertama, menurut laporan Suruhanjaya REIT, kerajaan PTM yang merdeka akan diketuai oleh seorang raja. Di samping itu, sistem kerajaan bersekutu yang sedia ada akan diteruskan, iaitu dengan kewujudan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Yang ketiga, Raja-Raja Melayu pula akan terus kekal sebagai ketua negeri masing-masing, manakala bagi negeri yang tidak beraja, seperti Pulau Pinang dan Melaka, ia akan bergabung dalam persekutuan dan diketuai oleh Yang di-Pertua yang berperanan sebagai gubernur. Yang keempat, corak pemerintahan telah dipersetujui untuk menggunakan corak demokrasi dan ahli parlimen akan dipilih melalui pilihan raya untuk mewakili rakyat dan mengawal pentadbiran kerajaan. Perbincangan mengenai laporan yang dikeluarkan mengambil masa 2 bulan, dan apabila pindaan telah diterima untuk rang perlembagaan itu, dirujuk kepada Majlis Raja-Raja untuk disahkan. Kemudian, rang perlembagaan itu dibincangkan semula dengan kerajaan British dan cadangan Suruhanjaya diterima oleh Parlimen British pada Jun 1957. Draft perlembagaan dibentang untuk diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Rang perlembagaan itu telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja pada bulan Jun 1957 dan Majlis Undangan Persekutuan telah menerima dan meluluskannya pada 15 Ogos 1957. Perlembagaan tersebut berkuat kuasa pada 27 Ogos, walau bagaimanapun secara rasminya pada 31 Ogos, iaitu selepas kemerdekaan. Perlembagaan tersebut kemudiannya telah dipindah dengan beberapa perubahan kecil bagi menyesuaikan menjadi Perlembagaan Malaysia apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak lalu membentuk Malaysia. Suruhanjaya REIT membantu untuk memeteraikan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1956 yang sedikit banyak menjadi teras perlembagaan ibu pertiwi kita.
Suruhanjaya REIT juga mengubah suai perjanjian ini daripada perjanjian PTM 1948 untuk merangka perlembagaan yang lebih komprehensif. Suruhanjaya REIT juga memberi cetusan idea untuk membentuk sebuah kerajaan persekutuan untuk mewujudkan mekanisme yang lebih konstruktif terdapat pemisahan kuasa persekutuan dan negeri. Konsep raja berperlembagaan juga diimplementasikan oleh negara kita, merupakan metamorfosis daripada konsep raja mutlak. Ini memberi peluang pentadbiran bukan sahaja kepada golongan bangsawan tetapi rakyat biasa. Secara analoginya, Perdana Menteri pertama daripada kalangan rakyat jelata ialah Dr. Mahathir. Ini juga menekan bahawa perlembagaan menerima 3 jenis kerakyatan, iaitu kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi. Prinsip jus soli juga diterima. Perlembagaan pada perkara 153 juga termaktub kedudukan istimewa hak bumi putera. Suruhanjaya REIT juga memberi konfirmasi bahawa agama Islam sebagai agama rasmi. Suruhanjaya REIT juga telah mengekalkan tanah simpanan Melayu dalam perlembagaan. Bahasa Melayu juga dikekalkan sebagai bahasa kebangsaan kerana pernah menjadi bahasa lingua franca pada abad Nusantara. Suruhanjaya ini juga membantu perangkaan perlembagaan yang menetapkan bahawa YDPA sebagai ketua dan dipilih daripada Raja-Raja Melayu. Pentadbiran kita juga bersifat demokrasi berparlimen yang telah diamalkan dan ditulis dalam perlembagaan. Manakala peringkat negeri akan diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri. Sekian, terima kasih.